Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Yang berbahagia Timbalan Komisioner Jeneral Penjara Datuk Al-Zafri Muhammad Al-Nasif bin Muhammad Adahan, yang berusaha Komisioner Penjara Haji Arifin bin Muhammad Nur, Pengarah Penjara Negeri Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, yang berusaha Timbalan Komisioner Penjara Abdul Halim bin Mah Hassan, Pengarah Penjara Kajang, yang berusaha pengarah-pengarah bahagian Ibu Pejabat Penjara Malaysia, yang berbahagia pengarah-pengarah institusi penjara, pegawai-pegawai kanan, tetamu-tetamu kehormat, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang saya kasih sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah, kita hari ini berada di Masjid Penjara Kajang, yang mana tajuk yang kita bincangkan ialah Mati yang Mulia. Kita sama-sama merafakkan kesyukuran kerana Allah beri kita peluang untuk berada dalam majlis ilmu pada malam ini. Tuan-tuan, puan-puan yang saya kasih sekalian, kita mulakan tajuk kita pada hari ini dengan memetik beberapa ayat suci Al-Quranul Karim yang memfokuskan kepada kematian. Sebab Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia, hujung hayat manusia ialah kematian. Tiada seorang pun yang Tuhan jadikan atas permukaan bumi ini yang hayatnya kekal abadi. Ini termasuklah malaikat yang cabut nyawa. Malaikat Israel yang cabut nyawa manusia ini, dia juga akan mati. Sebab akhir sekali malaikat Israel akan menghadap Tuhan, dia kata, wahai Tuhan, tugas aku dah selesai. Semua orang dah mati dah. Semua orang yang kau suruh aku cabut nyawa, aku dah cabut nyawa mereka, ya Allah. Sekarang apa yang tinggal? Pada masa itu Allah Subhanahu wa taala akan kata kepada malaikat Israel, matilah engkau sekarang. Maka akan matilah malaikat Israel. Tidak ada seorang pun di atas permukaan bumi ini yang namanya ciptaan Tuhan, hayat dia kekal abadi. Daripada sehina-hina manusia sampailah manusia yang dikira sebagai manusia mulia. Daripada manusia yang paling berkuasa, Firaun contohnya. Dia rasa dialah paling berkuasa sehingga dia berani membuat statement. Dia kata, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang sangat tinggi. Hujungnya Firaun juga mati. Haman, Qarun, mana pergi semua mereka? Yang rasa diri mereka hebat, diri mereka gagah, mereka menguasai kekuasaan, mereka menguasai kekayaan, semua mereka sudah tertimbus di perut bumi. Malaikat akan cabut nyawa manusia, akan cabut nyawa setiap makhluk yang diberikan nyawa. Malaikat Israel. Nabi Sulaiman contohnya, tuan-tuan puan-puan yang saya kasih sekalian. Malaikat Nabi Sulaiman ini adalah nabi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kekuasaan yang luar biasa. Dia boleh tawan angin, dia boleh berbicara dengan semut, dia boleh berbicara dengan semua makhluk. Nabi Sulaiman ini hebat, luar biasa kekuasaan. Allah tundukkan angin untuk Nabi Sulaiman. Kalau nak kata raja, dialah raja paling hebat. Kalau nak kata seorang penguasa, dialah penguasa paling hebat. Nak kata seorang yang sangat kaya, dialah yang sangat kaya. Tapi dia juga wafat Nabi Sulaiman. Begitulah kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala, dialah Tuhan yang menjadikan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah lah yang jadikan kematian dan kehidupan. Tujuan Allah jadikan manusia ini mati, tujuan Allah jadikan manusia ini hidup untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk uji manusia, nak tes manusia. Siapakah di antara kita yang benar-benar baik amalannya? Cekal hatinya, taat dia kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berbelah bagi dia kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala kata, aku yang jadikan kalian hidup dan aku juga yang mematikan kalian. Bila saya baca ayat ini, saya sempat membelik beberapa kitab tafsir.
Ulama sebut bahawa bila Allah Ta'ala sebut alladhi khalaqal mauta, dialah yang menciptakan mati. Jadi tuan-tuan perempuan, mati ini juga makhluk Tuhan. Kalau hidup itu makhluk, mati juga makhluk Tuhan. Yang namanya mati itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita semua setuju bahawa setiap yang bernyawa itu akan mati, dan mati ini bukan suatu yang mudah. Allah Ta'ala sebut dalam surah Qaf ayat 19, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. Allah beritahu, maka akan datanglah sakaratul maut kepada manusia. Yang mana sakaratul maut itu ada sesuatu yang sangat menyakitkan. Sebab itu dinamakan sakarat. Sakarat ini kita sedang bergelumang. Kita sedang mempertahankan diri kita. So sakaratul maut, ada sakit, ada perasaan yang bercampur baur. Pada masa itu macam-macam bisikan yang akan datang ganggu manusia. So itu sakarat. Sakarat adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan sakaratul maut. Jadi sakarat maut ini datang untuk bagi manusia rasa bahawa mati ini suatu yang pasti. Dan setiap orang akan merasakan sakaratul maut. Sakaratul maut ini dia seperti nyawa-nyawa ikan. Kalau tuan-tuan perasan tengok, ambil ikan, letak dekat darat. Dia tercungap-cungap, itu dia panggil sakaratul maut. Pada ketika itulah kita diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya duduk mendampingi orang yang sedang sakit, sedang sakarat, dan membisikkan kepada dia talqin la ilaha illallah. Duduk di sebelah dia, ajar dia la ilaha illallah. Kita kena talqin, kita kena ulang-ulang sebut. Sebab fikiran dia bercampur baur. Dia sedang hanyut. Dia sedang diganggu oleh bisikan-bisikan yang lain. Kita kena tegas dan konsisten. Terus ajar dia. La ilaha illallah. Kadang saya pernah duduk, saya pernah hadirlah. Bila ada orang tengah sakarat, saya datang. Orang jemput kita pergi. Anak-anak duduk di sebelah ayah atau ibu. Ingatlah yang satu. Ingatlah yang satu. Yang mana satu? Ingat yang mana satu? Jadi bukan ingat yang satu. Tak mau bagi ungkapan-ungkapan yang bombastik atau ungkapan-ungkapan susah orang nak fikir. Terus ajar dia. Sebab itu Nabi sebut, ajarkan mereka la ilaha illallah. Sebab itu kadang kita baca Yasin, kita baca Quran, supaya orang yang dalam keadaan sakarat diingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksudnya setiap yang bernyawa pasti akan bertemu dengan merasakan kematian. Cuma apa yang kita nak ajak tuan-tuan perempuan pada hari ini ialah supaya macam mana mati saya ini boleh jadi mati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kita ambil ayat ni dulu. Dalam surah Fussilat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Sadaqallahul azim. Ayat ni biasa kita dengar tuan-tuan. Allah beritahu sesungguhnya mereka yang berkata Rabbuna Allah, Tuhan kami hanya senya ialah Allah.
thumma istaqamu, selepas mereka memperakui Allah sebagai Tuhan, mereka istiqamah. Istiqamah itu apa? Istiqamah itu ialah konsisten. Dia berada tetap di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar As-Siddiq ditanya, "Wahai Amirul Mukminin, apa makna istiqamah?" Sayyidina Abu Bakar menjawab, "Alla tusyrik billahi syai'a." Istiqamah yang pertama ibu ayah ialah tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Syirik ini benda dosa besar. Termasuk dalam kabair. Mensyirikkan Allah. Betul, hari ini tak ada orang pergi sembah selain Allah, tak ada. Tetapi boleh jadi ada di antara kita yang sedikit tergelincir. Kita dalam Islam ada perubatan Islam. Ibu ayah, ada perubatan Islam dipanggil ruqyah. Yang dirawat satu penyakit itu dengan ayat Quran, dengan doa, ya itu betul. Tapi jumpa bomoh, jumpa nujum, jumpa ini semua tidak boleh. Ada seorang datang jumpa saya. Bila datang duduk depan saya, dia menangis. Dua orang. Seorang macam makcik, seorang macam kakak. "Ustaz minta tolong, Ustaz minta tolong." Saya kata, "Nak tolong apa puan? Tak cerita saya nak tolong apa?" "Suami akak." "Kenapa dengan suami akak?" "Suami akak dah jadi teruk dah." "Macam mana boleh jadi teruk?" "Akak yang silap Ustaz." "Kenapa akak silap?" "Akak dulu dengar cakap orang." "Apa ni, saya tak faham lagi kak." "Suami akak ni, dia ni selalu outstation. Bila selalu outstation, kawan-kawan akak cakap dengan akak, kata entah dia ada cawangan satu lagi." You see how the problem is start. Kan? Mana ada orang lelaki outstation, ada second, ada rumah kedua. Outstation ni second rumah. Jadi bila akak ni dihasut fikiran dia, kata jaga-jaga kau suami kau outstation, tanta ada rumah kedua. Jadi akak ni jadi gundah gulana, tak tahu nak buat macam mana. Jadi akak jumpa kawan akak, beberapa orang kawan akak, dia nasihatkan akak supaya jumpa seorang bomoh ni. Dan bomoh tu bagi air supaya akak bagi suami akak minum. Lepas minum air tu, bomoh tu kata suami akak takkan cari orang lain. Suami akak akan tetap dengan akak. Itu syirik atau tidak? Syirik. Jadi akak tu, dia dah ambil air jampi bagi suami dia minum. Sekarang suami dia dah minum. Bila suami dia dah minum, dah jadi tak betul. Jadi menjadilah air jampian itu. Dia kata tak jadi macam mana? "Ustaz, bayangkan Ustaz, suami akak bancuh air letak depan dia, dia tak minum Ustaz." Saya kata, "Kenapa?" "Sebab saya tanya kat suami saya, bang, kenapa awak tak minum air yang saya buat ni? Dah sejuk dah air tu." "Awak tak suruh." Dia kata, "Saya tak suruh Ustaz." Lepas tu, saya masak nasi, saya masak lauk, saya ajak dia makan. Saya kata, "Bang, jom makan nasi bang." Dia makan nasi aja Ustaz. Lauk dia tak usik. Saya kata, "Bang, kenapa lauk awak tak ambil?" Dia jawab, "Awak tak suruh." Jadi peninglah saya ni Ustaz. Suami saya dah jadi macam tu sekali. Apa saya nak buat Ustaz? Ustaz tolonglah tawarkan air ni. Saya kata, "Air ni memang tawar dah kan? Nak tawar apa lagi?" "Tolonglah bacakan doa Ustaz." Saya pun panggil 2-3 orang kawan saya ada pengalaman mengubat orang, tolong bacakan. Tapi nak beritahu, sekiranya hari itu akak tu bertemu dengan ajal, dia telah buat syirik, tak boleh jumpa dah Tuhan. Kalau manusia mati dalam hati perut dia ada sedikit saja syirik, tak payah tebal, senipis atau setipis kulis bawang, dia tak boleh cium bau syurga. Cium hidu bau syurga pun tak boleh. Masuk lagi lah tak boleh. Jadi maksudnya, mereka yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala istaqamu, maksudnya mereka istiqamah, kata Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ialah mereka tidak mensyirikkan Allah. Bila ditanya kepada Umar bin Al-Khattab, "Wahai Amirul Mukminin, apa makna istiqamah?" Amirul Mukminin jawab, "Tastaqimu 'alal amri wan nahi." Maksudnya, hendaklah kamu tetap berdiri teguh di atas perintah-perintah Allah dan hendaklah berdiri teguh dalam mencegah kemungkaran.
Itu kata Sayyidina Umar. Manakala Osman bin Affan, Sayyidina Osman kata apa mengenai istiqamah? Sayyidina Osman menjawab, ikhlasul amali lillahi ta'ala. Maksudnya ikhlaskan amalan kalian hanya senya kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud istiqamah. Saya bawa ni istiqamah ni sebab apa? Kita nak dapatkan suatu sifat konsisten istiqamah sebelum kita bertemu dengan ajal. Kita tak mau jadi pasang surut. Kalau mati masa pasang, tak apa. Kalau mati masa surut. Sebab itu semua kita berharap mati di bulan Ramadan. Sekarang kita berada di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ramai berapa ramai yang mengharapkan supaya dia dapat mati di bulan Ramadan. Sebab dia tahu mati bulan Ramadan ni baik. Memanglah baik tuan-tuan. Tuan-tuan lihat subuh di masjid-masjid kita ni Ramadan. Penuh tak penuh? Penuh. Solat sunat tarawih penuh tak penuh? Penuh. More sampai tak cukup. Punya ramai manusia datang ke masjid. Bulan Ramadan punya penangan. Mudah-mudahan kalaulah dia mati di bulan Ramadan, Masya Allah, di antara ciri-ciri orang dapat husnul khatimah, mati di bulan Ramadan. Mati di bulan Ramadan, mati dalam keadaan puasa. Kan dia sedang beribadat, mati dalam ibadat. Dilepaskan daripada azab kubur. Ini bagi orang yang ada iman dan amal soleh. So berharap sangat mati di bulan Ramadan. Berapa ramai pula yang kita biasa dengar mati ketika sedang membaca Al-Quran. Bukan seorang dua ulama yang mati dalam keadaan sedang baca Al-Quran, datang malaikat cabut nyawa dia. Kita mudah-mudahan mati dalam masa-masa baca Quran lah tuan-tuan. Kan sebab itu Nabi SAW ajar kita doa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Nampak tu? Maksudnya, wahai Tuhan, sudahkanlah penghujung kehidupan aku ini dengan husnul khatimah, mati yang baik. Tadilah mati baca Quran, mati masa buat umrah. Kemudian kalau saya ada istiqamah, apa yang akan jadi? Kalau saya ini seorang yang konsisten jaga perintah Allah, apa yang jadi? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan berulang-alik mohon kebaikan ke atas kita. Sebab disebabkan kita ini istiqamah, malaikat jadi kawan. Malaikat jadi kawan. Disebabkan malaikat jadi kawan baik dengan orang-orang yang baik, lalu malaikat pun mendoakan alla takhafu wala tahzanu. Mereka ini tidak akan ditimpa rasa takut. Rasa takut apa? Takut mati, takut. Semua di hidup takut. Tak. Sebab dia tak takut mati dah. Kalau ditanya, siapa yang bersedia mati? Dia angkat tangan. Sebab dia sudah bersedia. Kita lain. Siapa dah bersedia mati? Tak ada seorang pun angkat tangan. Sebab mengharapkan peluang diberi. Betul tuan-tuan. Nabi SAW sebut, khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang Tuhan panjangkan umur dan baik pula amalan dia. Ada sahabat datang tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, siapakah sebaik-baik manusia Rasulullah? Rasulullah beritahu, orang yang baik sebaik-baik di kalangan kalian ialah orang yang dipanjangkan umur dan baik pula amalan. Kalau begitu wahai Rasulullah, siapa pula seburuk-buruk manusia di kalangan kami? Rasulullah jawab, seburuk-buruk manusia di kalangan kalian ialah panjang umur dia, buruk pula amalan dia. Umur dah banyak tuan-tuan, masih tak nampak tangga masjid. Umur dah panjang, dah banyak dah. Bak kata orang, rumah kata pergi, kubur kata mari. Tak berubah lagi. Kita tak boleh mengharapkan miracle. Tuan-tuan, miracle tuan-tuan, keajaiban. Kita tak boleh mengharapkan keajaiban berlaku.
Bila malaikat datang nak ambil nyawa, kita tak tahu bila masa. Jangan ada yang bagi alasan, Ustaz biasa keluarga saya ni tak ada yang meninggal bawah 80 Ustaz. Semua atas 80. Kira saya baru 50, ada 30 tahun lagi lah Ustaz. Dia pakai sipir mudah macam tu. Malaikat tak tahu. Malaikat tak kira. Datang perintah Tuhan, dia ambil, dia jalan. Itu yang satu. Jadi malaikat akan beritahu kepada kita, jangan takut, jangan gundah gulana. Dan diberi pula berita gembira, kamu ni kelak masuk syurga. Wa abshiru bil jannah. Digambarkan malaikat. Kerana kita sudah baik, tuan-tuan. Tak ada seorang pun di antara kita nak masuk neraka. Semua kita kalau boleh nak masuk syurga. Dan syurga ini memang Allah jadikan untuk kita pun. Jadi kita kena berusaha jadi ahli syurga supaya kita dapat menikmati dalam nikmat-nikmat dalam syurga. Nikmat paling besar dalam syurga ialah bila Allah izinkan kita melihat ke arah dia. Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang paling besar yang ulama sebut nikmat dalam syurga. Jadi bila malaikat bila jadi kawan, kita sudah dapat pelbagai nikmat. Kita pun nama kita sudah tersenar dalam ahli syurga. Apa lagi yang nak, tuan-tuan? Apa lagi yang kita nak? Kita menantilah kehadiran malaikat untuk mengambil nyawa kita. Yang tidak mahu meninggal, tidak mau meninggal dunia ini kerana orang sudah bercita-cita panjang dalam dunia ini. Sebab itu disebut al-wahnu wal karahiyatul maut. Manusia yang sudah meletakkan hubbud dunia, cinta yang berlebihan terhadap dunia, dia tak nak mati. Dia tak nak mati. Sebab dia tahu mati ini akan memendekkan usaha dia atau peluang dia untuk mengecapi dunia. Jadi kalau boleh dia tak mau mati, dia nak lagi panjang hidup di atas dunia ni. Kalau dia tahu nikmat-nikmat yang Allah janjikan kepada ahli syurga, Masya Allah, dia akan jadi orang yang pertama sekali nak mati. Sebab dia tahu nikmat syurga itu lebih membahagiakan. Kadang-kadang saya fikir kita kena faham betul-betul, tuan-tuan, supaya kita tidak terkeluar daripada landasan-landasan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada teguh di atas jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat, untuk itu kita kena buat persiapan penyucian jiwa sebelum kita dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan biasa dengar lagu yang dalam cerita P. Ramlee. Tengok dalam air nampak bayang-bayang. Biasa dengar kan? Tapi itu kita dah tukar jadi lain. Tuan-tuan dengar Ini berkaitan dengan penyucian jiwa, jumpa Allah Subhanahu wa taala. Tanya pada hati, apa sebab gundah? Nanti jawab hati, rindu berserah. Tanya pada jasad, apa sebab mahu? Nanti jawab jasad. Tanyalah nafsu, nafsu nanti kata aku. Sampai ajal nanti aku tetap aku. Lihat pada alam ada tanda-tandanya. Datang satu mahu, kaburlah ia. Tanya pada akal, apa tanda pandai? Adakah tandanya menentang badai? Musafir berlayar, hayat tiba pangkal, sampai kampung asal, kapal ditinggal. Jadi, nampak kan? Ada kaitan tak? Ada kaitan dengan hati manusia, dengan jiwa manusia. Apa yang manusia nak kejar lagi? Apa yang manusia nak cari lagi? Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, saya ingin mengajak tuan-tuan untuk mendapatkan husnul khatimah ataupun mati yang baik. Ada beberapa perkara yang disebut oleh para ulama. Pertama sekali, jangan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang yang tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, di akhir kalam dia akan ucapkan la ilaha illallah. Allahumma rzuqna akhir kalamina bila ilaha illallah. Ini doa. Wahai Tuhan, jadikanlah akhir kalam kami sebelum mengembuskan nafas yang terakhir la ilaha illallah.
Sebab itu Nabi SAW sebut, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang bermaksud, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan neraka ke atas mereka yang mengucapkan la ilaha illallah sepenuh hati dengan mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, iqamah. Maksudnya dia kena seorang yang benar-benar iqamatut tauhid, mendirikan keesaan Allah dalam diri dia, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Yang kedua, mestilah dia menyuburkan takwa dalam kehidupan dia. Takwa ni biasa banyak kali kita sebut, tuan-tuan, tapi saya ingin mengambil takrif yang telah diberi oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pernah ditanya, "Ya Amirul Mukminin, ma makna taqwa?" Wahai Amirul Mukminin, apa makna takwa? Sayyidina Ali menjawab, "At-taqwa yatadammanu arba'ata asya." Takwa ini ada 4 rukun dia. Pertama sekali, al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah Tuhan yang Maha Mulia. Yang keduanya, wal qana'atu bil qalil, rasa syukur dengan pemberian Allah biarpun sedikit. Yang ketiga, wal amalu bitanzil, beramal dengan Al-Quran. Yang keempat, wal isti'dadu liyaumir rahil, bersiap sedia untuk bertemu Allah. Saya kira 4 perkara ini menjadi rukun utama kepada ketakwaan seseorang. Bila kita sebut bulan puasa, kita berpuasa, puasa itu adalah mengajak kepada 4 rukun yang besar ni. Jadi orang yang ada takwa mesti ada 4 ni. Takut kepada Allah, dia, tuan-tuan, begini. Takut kepada manusia, kita akan jauh. Takut kepada makhluk, kita akan lari jauh. Betul kan? Takut kepada makhluk akan menjadikan kita menjauhkan diri. Tapi takut kepada Allah Subhanahu wa taala mesti menjadikan kita semakin mendekat diri. Dia beza tu, beza. Wal qana'atu bil qalil, bersyukurlah terhadap pemberian Allah. Macam mana nak dapat mati yang baik sampai hujung hayat? Dia suka bandingkan apa yang dia ada dengan apa yang orang lain ada. Dia asyik tengok orang tu ada kereta baru, rumah besar, TV besar, itu, ini. Dia suka banding-bandingkan apa yang Allah bagi kat dia dengan apa yang orang lain ada. Itu akan menjadikan kita tidak bersyukur. Akhirat ni, tuan-tuan, tengoklah orang yang paling baik takwanya. Dunia ini, tuan-tuan, lihatlah orang yang paling miskin. Kalau saya nak banding kekayaan saya dengan apa yang saya ada, saya bandingkanlah dengan orang yang tak ada, orang yang miskin. Jangan banding dengan orang kaya, orang yang ada macam-macam. Sampai sudah saya tak akan bersyukur. Tapi kalau urusan akhirat, bandingkan dengan orang yang kaya iman. Wih, kuatlah dia tahajud, suka dia baca Quran, tengok selalu kat masjid. Patut kita dengki, ya Allah, aku nak jadi macam dia. So itu wal qana'atu bil qalil, kena ada sifat syukur. Yang naik kereta kena bersyukur sebab Allah bagi dia nikmat. Allah bagi nikmat, yang naik kereta bersyukur. Jadi yang naik motor kena bersyukur juga sebab Allah bagi dia nikmat ada motor. Kenapa orang naik kereta kena bersyukur? Sebab ada orang tak ada duit nak beli kereta, hanya mampu beli motor. Yang naik motor kena bersyukur sebab ada orang naik basikal, nak beli motor pun tak ada duit. Yang naik basikal kena bersyukur sebab ada orang nak beli basikal pun tak ada duit. Jalan kaki, yang berjalan kaki kena bersyukur sebab ada kaki lagi, kawan dia kaki pun dah tak ada. Yang tak ada kaki kena bersyukur sebab ada kawan dia minggu lepas ada, minggu ni dah tak ada. Jadi syukur ini dia mesti menjadikan kita orang yang lebih rasa tawaduk dan berterima kasih kepada Allah. Syukur ini Imam Ghazali sebut begini, tuan-tuan. Imam Ghazali sebut syukur ialah menggunakan nikmat Allah pada jalan yang Allah suka. Selesai. Macam-macam Allah bagi, tengok kita guna ke mana nikmat-nikmat tersebut. Kalau kita guna pada jalan Allah suka, nikmat itu akan semakin bertambah. Quran jangan tinggal. Baca Quran setiap hari, sibuk macam mana pun mesti baca Quran. Mudah-mudahan ajal kita datang masa kita baca Quran. Ini kadang-kadang kita ni tengok Quran musim puasa, bulan puasa je. Itu pun sebab ada tadarus. Udahnya Quran dah jadi suci dalam debu. Quran suci dah berdebu kat rumah.
Tuan-tuan, ada seorang kawan saya aksiden tuan-tuan. Dia ni hafiz. Memang berjalan dengan dia, mulut dia sentiasa baca Quran. Dia aksiden tuan-tuan, kepala dia sebahagiannya rosak, darah mengalir ikut hidung, darah mengalir sebagainya ikut mulut, ikut telinga. Mulut dia masih lagi bunyi baca Quran tuan-tuan. Tengah nazak, mulut baca Quran. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. So dalam nazak tu baca Quran. Sebab Quran tu sudah menjadi darah daging, sebahagian darah daging dia tuan-tuan. Mati juga dia. Tapi rasa ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, akhir hayat dia Quran menjadi bacaan dia tuan-tuan. Quran. Kita takut akhir hayat kita, hujung-hujung tu apa kita buat? Kita takut kita di luar daripada apa yang kita harapkan. Itu yang ketiga. Yang keempat, bersiap sedia untuk jumpa Allah. Bersiap sedia untuk jumpa Allah. So untuk dapatkan husnul khatimah. Jadi kesimpulannya begini, saya nak bagi tahu. Maksudnya yang pertama, saya tiada hutang dengan Allah. Kalau saya ni nak husnul khatimah, masa hidup saya tengok banyak mana amalan saya tertinggal, kewajipan-kewajipan tertinggal, qada balik, bayar balik, kan tunaikan balik, langsaikan balik, slow-slow kita buat, qada balik. Ni bulan puasa, bila tuan-tuan solat, boleh tuan-tuan qada juga sebab kita ada banyak masa. Boleh niatkan qada malam, bangun qiyamul lail. Itu jangan tuan-tuan berkejar amalan sunat sedangkan yang wajib, yang terhutang itu tak tunai lagi. Tuan-tuan kena qada semua. Kalau tak hutang, tetap hutang dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Itu mengikut mazhab Syafi'i. Yang keduanya, bertaubat sebelum ajal datang. Bertaubat sebelum ajal datang. Sebab kita tak boleh nak bertaubat selepas ajal datang. Innallaha yaqbalu taubata 'abdihi ma lam yugharghir. Ini hadis Nabi SAW. Atau kama qala, Allah Subhanahu wa taala terima taubat saya dan tuan-tuan, ibu ayah sekalian, selagi mana nyawa belum sampai ke hujung kerongkong. Bila sampai dah hujung kerongkong, no more chance, habis. Kan ada seorang lelaki yang dalam Bani Israel, cerita Bani Israel juga, ini hadis-hadis yang sahih, cerita-cerita yang betul. Seorang lelaki yang telah membunuh 99 nyawa. Dengar cerita tu kan? Dia dah bunuh 99 nyawa. Dia pergi jumpa kawan dia, kata, aku ni tak nak dah bunuh, aku dah bunuh 99 nyawa, macam mana aku boleh tak bertaubat, tolonglah. Jadi kawan dia kata, kau pergi ke ujung kampung kita ni, ada seorang alim atau seorang abid yang kuat beribadat, engkau tanya dia, kok dia boleh bagi panduan. Lelaki ni pun pergilah rumah orang alim tu. Sampai dekat rumah orang alim tu, dia kata, Tuan Guru, saya ni dah bunuh 99 nyawa. Sekarang saya tak nak buat ada dosa tu, saya nak bertaubat. Boleh ada tak jalan pulang? Tuan Guru tu kata, engkau dah bunuh 99 orang? Apa punya manusia durjana engkau ni? Mana ada taubat untuk engkau? Engkau nak seburuk-buruk manusia. Dia pula belete, bagi pressure dekat budak ni. Budak ni kata, daripada 99, baik aku jadikan 100. Dia ambil pedang, dia libas pakcik tu, dah, orang tu jadi 100. Dia jumpa balik kawan-kawan, dia kata, aku tak boleh pergi sana, pakcik tu belete dengan aku. Aku tertekan lah, tak boleh. Kau boleh tak tunjuk aku mana tempat? Jadi ada seorang pakcik lain pula kata, kau jangan duduk sini. Ada seorang alim, tadi abid, seorang yang kuat beribadat ni jumpa seorang alim. Dia jumpa seorang alim ni pula, orang alim kata, ada untuk kau taubat nak, tapi dengan syarat kau jangan duduk kampung ni, kau kena keluar. Kalau kau duduk kampung ni, kau akan jumpa balik orang yang sama, kau akan jumpa balik. Kau keluar. Jadi dia pun keluar dari kampung. Dalam perjalanan itu, malaikat maut datang ambil nyawa dia. Maka turunlah dua malaikat. Malaikat Ridwan dan malaikat Malik. Malaikat Ridwan yang jaga syurga, malaikat Malik yang jaga neraka. Dua-dua datang, yang malaikat jaga neraka nak ambil lelaki ni pergi neraka. Yang jaga syurga ni, malaikat ni nak ambil dia masuk syurga. Yang bawa neraka kata, dia belum bertaubat pun, baru keluar, on the way je. Yang nak bawa ke syurga ni kata, tak, dia dah keluar dah. He's always on the way. Dalam perjalanan, turun malaikat Jibril untuk mengadili keadaan. Katakan tempat kampung yang dia nak pergi bertaubat itu, daripada kampung dia ke kampung tu
50 kilometer. Malaikat Jibril kata, ukur dia mati kat mana. Kalau mati dekat kilometer 24, so dia ada lagi 26. So dia masih lagi belum bertaubat. Belum. Dia mesti lepas separuh ke atas. Oh gitu pula. Ukur punya ukur ngam-ngam. Jasad dia betul-betul dekat kilometer 25. Sana pun tak boleh, sini pun tak boleh. Ni macam mana sekarang ni Malaikat Jibril tengah-tengah ni? Macam mana ni? Sekarang ukur badan dia pula. Belah mana lebih? Ukur badan. Ukur belah kepala, ukur belah badan. Sekarang badan ni separuh kan? Dekat pusat ni separuh. Kan bila ukur-ukur tengok, hati dia jatuh lebih kat tanah, kawasan dia nak pergi taubat. Diputuskan masuk syurga. Jadi yang ini nak tahu macam mana saya nak dapat. Tak semua orang dapat. Ini adalah pemberian Tuhan sebab Allah lihat keikhlasan lelaki tadi, sungguh-sungguh dia nak bertaubat, sungguh-sungguh dia nak berubah. Dan taubat tu juga ibu ayah, kalau terambil hak orang lain kena pulangkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, pastikan sebelum mati ini hutang kita semua langsai. Tak ada kita bawa hutang piutang. Jadi janganlah rajin-rajin nak berhutang pula, umur dah nak pencen, 5 tahun lagi nak pencen, masih lagi nak berhutang. So sudah-sudahlah tu. Kita takut masa mati besok, kita bawa hutang banyak-banyak. Kalau sedikit sebanyak itu memang manusia tak boleh lari daripada hutang. Tetapi sebolehnya. Sebab kita tak mau nanti dekat akhirat atau lama mati, kita tak ke atas, kita tak ke bawah. Itu yang ketiga. Yang keempat, sebelum mati, sebelum kita tidur hari ini, kita maafkan semua orang. Sebab orang yang memaafkan orang lain, maka dia akan dapat mati yang baik. Maafkan orang lain. Kita maafkan, kalau kita ni dah maafkan orang, kita tak ada simpan apa-apa dendam, kita tak ada simpan apa-apa perasaan dengan orang lain, insya-Allah kita akan dapat mati yang baik, tuan-tuan. Kita akan dapat mati yang baik. Kadang kita ada banyak permasalahan dengan sahabat, andai, kawan, jiran, tetangga, adik, beradik, sepupu, sepapat, semua itu kita kena buang, kita kena pulihkan balik, kita kena bina balik pertalian persaudaraan kekeluargaan. Jadi itu di antara 4 perkara yang saya dapat kongsikan dengan tuan-tuan untuk dapat mati yang baik. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita mati yang baik. Amin. Semoga mati kita ni mati yang dapat mengucap la ilaha illallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima amalan kita dan membuka jalan untuk kita kembali ke destinasi yang betul dengan beroleh kasih sayang Allah, dengan beroleh rahmat Allah, dengan beroleh keampunan Allah Subhanahu wa taala. Segala yang baik itu datang daripada Allah, segala yang kurang itu adalah kelemahan saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.